Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Al-Quddus, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, hari ini kita sudah 26 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 26 hari bulan Jun 2022. Bermakna kita nak masuk bulan Zulhijjah itu hanya beberapa hari je lagi. Baru ni kita sambut kedatangan Ramadan. Sekarang kita akan sambut kedatangan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini satu kelebihan yang besar yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari dalam dunia ni yang terbaik iaitulah hari 10. 10 mana? 10 awal Zulhijjah. Qila, sahabat bertanya, wala misluhunna fi sabilillah, tidak ada ganjaran seumpama itu pada jihad fi sabilillah? Qala wala misluhun, tak boleh nak lawan seperti itu. Illa rajulun affara wajhu bitturab, kecuali seorang yang telah pergi berperang mati syahid, itu kita tak boleh lawan. Mana orang yang telah masuk letak tanah di atas muka dia, mana orang itu mati syahid, orang itu baru kita tak lawan. Hadis ini rawahu Al-Bazzar wa Ibn Hibban bisanadin hasan. Jadi sekarang ni kita nak kenal hari yang disebut dengan nama hari terbaik dalam dunia, afdalu ayyamid dunya. Kita duk ingat hari baik ni kan, hari kita lahir, hari kita kahwin contohnya. Rupanya hari baik dalam dunia ini iaitulah 10 awal Zulhijjah yang kita akan masuk hari ini, yang kita akan sambut di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bersedia. InsyaAllah kita akan bagi tip apakah amalan yang kita nak buat sepanjang 10 hari ini sampai ke hari raya Aidil Adha nanti, insyaAllah. Dan dalam hadis lain, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kata di para ulama seperti Ibnu Abbas kata, iaitulah al-ashr, malam 10 awal Zulhijjah. Jadi kita duduk di hari yang terbaik. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, tidak ada satu hari yang kita melakukan amal soleh padanya lebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla min hadhil ayyam, daripada hari yang 10 ini. Ila akhiril hadis, hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi dan lain-lain. Maka para jemaah sekalian, kita telah dengar Allah Ta'ala bersumpah dengan malam yang 10. Kata tafsir Ibn Abbas, yakni 10 Zulhijjah. Kemudian apakah makna, kenapakah 10 ini dikira hebat? Seorang ulama tafsir, nama dia Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini seorang tokoh yang hebat. Dia kata, secara umumnya 10 awal Zulhijjah ini sebagaimana yang disebut dalam hadis mempunyai kelebihan yang besar pada siang hari. Adapun malam, maka malam 10 akhir Ramadan lebih afdal.
Kita kena faham. Jadi dia tak orang panggil tak belaga situ. Malam 10 akhir Ramadan lebih afdal, hari 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Sebab apa? Ini kita kena tengok sebab malam 10 akhir Ramadan dia ada Lailatul Qadar. Di sana terdapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tak boleh lawan lah tu. Tapi hari awal Zulhijjah lebih afdal. Sebab apa? Kerana dia terkumpul di sana banyak pahala, banyak perkara yang besar berlaku pada awal 10 Zulhijjah ini. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tahu, itulah yang dikatakan oleh para ulama kita, hari Zulhijjah ni dia ada hari tarwiyah. Orang pergi haji, kita hak pergi haji ni biar berasa macam nak pergi haji juga, insya-Allah. Hak nak pergi haji dah biar rasa nak pergi pula. Hak tak pergi lagi biasa orang panggil biar teliu nak pergi. Nak pergi tu daftar ke dak dengan tabung haji tu. Takut nak pergi saja daftarnya dak lagi tak jadi. Kita kena pergi, kita kena daftar. Insya-Allah dapatlah kota. Maknanya 10 hari awal Zulhijjah ni kita ada hari tarwiyah, kemudian dia mari hari Arafah. Hari Arafah ni hari yang terbaik dalam setahun, hari Arafah. Dalam seminggu hari Jumaat. Kerana itu bila berkumpul Arafah pada hari Jumaat, sebahagian masyarakat mengatakan itu haji akbar. Semacam haji akbar. Sebab apa? Sebab berkumpul dua, Arafah, Jumaat. Kata orang nurun ala nur, mana cahaya di atas cahaya. Jadi 10 awal ni berkumpul banyak benda. Kemudian pada hari raya pula kita hari sembelih korban, banyaklah kelebihan-kelebihan lain. Adapun malam, maka malam itu terletak di malam 10 akhir Ramadan kerana terdapat di sana Lailatul Qadar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari baik, persiapan yang telah Allah Ta'ala beri anugerahkan kepada kita juga baik. Dan 10 awal Zulhijjah ini juga termasuk di dalam hari fi ashhuril hurum. Ashhur al-hurum mana duduk dalam bulan-bulan haram. Tuan-tuan kena tulis tanda sikit, kita belajar ilmu mengenali nama. Bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu yang panggil bulan haram. Kalau bulan haji bermula bila? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan haji. Jadi kita duduk dalam bulan haji. Mana kalau kita ni mari hari Arafah nanti, mana kita duduk dari awal Zulhijjah, hari pula hari Arafah. Kalau kita duduk dalam bulan haram 3. Kalau kita ada di Mekah, duduk di tempat kerja haji yang paling besar sekali, Nabi sebut dalam hadis Al-Hajju Arafah. Haji itu kena pergi ke Arafah. Kalau tak pergi, duduklah 100 tahun Mekah pun tak jadi haji. Dia kata saya duduk 100 tahun Mekah, beranak sampai ke mati, tapi tak pernah pergi Arafah hari 9 Zulhijjah, maka tak boleh panggil haji. Panggil tak syekh tak apa. Syekh, kat kita syekh belaka. Orang kerja dapat taksi pun kita panggil syekh. Akak barang pun syekh. Itu dia panggil sudah satu gelaran penghormatan, tidaklah jadi masalah. Tapi nak panggil haji tak boleh, sebab dia tak pergi Arafah pada 9 Zulhijjah. Maka para jemaah sekalian, kelebihan yang begitu besar, anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka hendaklah kita isikannya dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sekali lagi mengulas dalam kitab dia Fathul Bari ketika syarah hadis sebaik-baik ma min ayyamin, tidak ada hari yang beribadat padanya lebih disukai oleh Allah lebih daripada hari 10 ini. Ibn Hajar kata walladhi yazhar, yang zahirnya sebab istimewanya hari 10 awal Zulhijjah ini kerana terkumpul banyak ibadat padanya. Ibadat banyak, kita ada solat,
Kita ada puasa, kita ada sedekah, ada haji, ada umrah yang tak terkumpul pada masa lain. Allahu Akbar. Ini kata Imam Ibn Hajar. Maka para jemaah sekalian, oleh kerana kita tahu benda, jadi bagaimana persiapan kita nak mengisi hari yang terbaik. Kita ni kalau tak ada motivasi, tak apa jadi. Kerana itu bila jemaah nak pergi umrah, nak pergi haji, di antara motivasi yang kita beri kepada jemaah, iaitu bagaimana cara nak mengisi waktu yang paling berharga dalam dunia ini, iaitulah ketika kita wukuf di Arafah. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji dah, ingat ke tidak kita? Ingat waktu di Arafah, kalau tidak diberi motivasi, banyak orang yang kerugian. Orang lain dengan teriak tangis, menangis, mengharapkan mendapat haji mabrur. Ada 2-3 orang duduk tepi tandas, duduk buat haji Marlboro situ. Allah Akbar. Orang cari haji mabrur, dia duduk gomong haji Marlboro. Katanya, habislah harta benda. Orang tua-tua kapur kata, Pak Cik, kita duduk mana ni? Arafah. Tahu. Kalau tak khabar, kita nak cari telinga. Arafah. Lepas tu Luisa okok tu apa? Ingat kau, terlupa. Patutnya begitu. Dia celak mata kita. Awak siapa? Kata kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila mudah niat haji, mu jangan balas dengan orang. Kita pun lari cepat-cepat. Cara kau lah kita ni. Dia nak haji Marlboro, nak lagu mana? Kita nak haji mabrur. Baik para jemaah sekalian, kita tak pergi haji, tapi kita nak pahala haji. Boleh ke tak boleh? Boleh? Kita ini tak pergi haji, tapi kita nak meraih pahala orang pergi haji. Maka kata di para ulama, tak ada cara lain. Ada setengah orang mari bisik buat ibadah haji, tak pergi upah haji. Upah haji tak dia nak ambil tahun ni. Nak pergi ke siapa? Dia punya kawal yang ketak di Arab tu, orang Mekah, orang di Mekah dah nak pergi haji, dia kena masuk package juga. 12,000 rial dia punya package pergi haji. Kita pergi cari upah haji 1,500. 2,000 upah haji, siap dengan CJ, air Zam-Zam, ustaz tasbih, macam-macam hadiah lagi nak beri. Berapa ya dia beri ke orang buat haji. Itu tuan-tuan jangan terperangkap dengan iklan-iklan yang banyak. Mereka ini mencari saya tak tahu saja. Pernah anak telefon sekali, kata siapa dia buat? Dia kata pelajar. Kata saya belajar sana. Dia pun senyap. Tidak awak orang lain. Orang lain nak ambil mana? Kalau seorang dua kapur kiri ke ustaz boleh cari, tapi ni kalau dengan iklan yang besar-besar, siapa dia nak buat haji ke dia? Allah irham bapak saya dulu, ayah kita rahimahullah, dia kata ada tokseh zaman dulu. Kalau orang haji, dia pergi dekat apa ni, Jabal Rahmah, senara dia 2 butir buku. Dia baca haji fulan nama orang, dia ambil upah haji tu. Dia sebut nama orang tu, nama orang ni, taqabbalallahu hajjakum. Klik, tak ada apa-apa. Orang kata boleh badah haji sungguh dia. Budak-budak lain kata tidak badah haji tu, bedah haji dia panggil. Orang badah haji ni ganti daripada orang mati kita tolong buat. Hak ni tolong bedah, ambil duit orang tak tahu siapa dia buat. Allahul musta'an. Anda tak tuduh syarikat-syarikat yang ada tu, tapi tuan-tuan kena berhati-hati. Baik. Maka bila orang pergi haji, kita tak boleh pergi haji, masih ada lagi ruang yang kita akan dapat insya-Allah, kata di para ulama, biniyatin sadiqatin, dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas. Kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau kau tak ada aku nak pergi haji. Boleh tak boleh kita kata lagu tu? Kau tak boleh? Kena kata tak? Ya Allah ya Tuhanku, kalau ada kota saya nak pergi. Kalau kota tak ada nak pergi buat. Tapi itu dipanggil biniyatin sadiqah. Sebab itulah kata sebahagian ulama salaf rahimahullah, di antaranya Al-Hafiz Ibn Rajab, dia tulis kata-kata menarik. Dia kata, man lam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillah. Siapa dia tak mampu nak pergi wukuf di Arafah, kita wukuflah di sempadan batasan hukum Allah Ta'ala. Hak Tuhan kata halal, kita ambil. Hak Tuhan kata haram, kita wukuf lah, beri.
Break emergency kata orang. Sekali handbrake tarik, aku tak akan buat benda ni haram. Wa man lam yastati' al-mabit bi Muzdalifah, siapa tak mampu nak bermalam di Muzdalifah, dah kita tak pergi haji, falyabit ala taatillah, hendaklah dia bermalam melakukan ketaatan kepada Allah. Boleh ke tak boleh? Orang lain duduk tekah hari haji haram, kita duduk baca Quran di rumah kita, kita bermunajat pada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Wa man lam yaqdir ala zabhi hadihi bi Mina, siapa dia tak mampu nak sembelih korban dia di Mina, falyazbah hawahu liyablughal munah, sembelihlah hawa nafsu kita supaya kita sampai cita-cita untuk sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa man lam yastati'il wusul ilal bait, siapa dia tak mampu nak mengembara berjalan ke Baitullahil Haram, falyaqsud rabbal bait, kita mengembara hati kita, iaitulah mendekatkan diri kepada Tuan, kepada Baitullahil Haram. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, inilah kata-kata hikmah ataupun kata-kata motivasi daripada para ulama. Kita boleh pahala haji insya-Allah biniyatin sadiqatin, dengan niat yang baik, maka kita akan dapat pahala insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada 10 perkara. Dia panggil al-wasayal ashar fi ightinamil ashar. Wasiat 10 perkara untuk mengisi 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan tanda. Yang ada kertas tanda kertas. Yang tak ada kertas tulis dengan nota dia tu. Jangan tak tulis. Dia kata tak apa ustaz, tak tulis pun kita dengar rakaman. Ya. Dengar rakaman balik tak ingat dah. Itu kelebihan rakaman. Lepas tu nak dengar pula tak ada data. Pakai tak dengar apa dah. Yang pertama, masuk awal Zulhijjah ini para jemaah sekalian, yang pertama at-taubatus shadiqah. Naklah kita taubat dosa-dosa kita dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul. Jangan tunggu raya haji baru nak taubat. Lah ni kita bertaubat. Awal Zulhijjah ni hari yang terbaik dalam dunia, biarlah kita masuk dengan hati yang sejahtera insya-Allah. Kita apa ni, saya mau balik. Duduk di mana? Apakah amalan kita? Apa perbuatan kita? Apa yang tak baik kita tinggalkan. Kita berjanji wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala semua sekali wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Kita letak yang pertama apa? Taubatan sadiqah atau taubatan nasuha. Taubat betul-betul. Ada orang timbul masalah, dia kata ustaz, dia ni berapa kali taubat dah ni tak jadi. Dalam istilah orang kapur, dia panggil taubat ulu golok. Lepas taubat gomo pula. Itu kata, itu bahasa orang kapur, jadi ke dia? Dia panggil taubat ulu golok, lepas taubat buat pula. Dia gini syarat taubat ni. Waktu kita bertaubat tu kita betul-betul ikhlas nak taubat, Allah Ta'ala kabul dah. Selesai dah situ tu. Tak lama 4-5 bulan, setahun 2, mari pula gangguan syaitan. Taubat pula. Dia kata tak boleh lah, aku malu ke Tuhan. Lah, orang yang tak malu ke Tuhan, orang tak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia kata tahun lepas taubat, tahun ni taubat. Kita kata kita ni biar jadi taubat kita ni macam nasi makan air minum, kata orang. Nabi kita sendiri sallallahu ajar, dia bertaubat, ajak istighfar 70 100 kali satu majlis. Rabbi tub alayya, Rabbi ighfirli wa tub alayya. 100 kali, ada 70 kali sahabat dengar, Nabi duduk satu majlis, duduk kata Rabbi ighfirli wa tub alayya. Ampunkan dosa aku dan terimalah taubat aku. Nabi yang tidak berdosa 100 kali, kita hak berdosa ni nak berapa kali? Patutnya 1000 kali. Ni masalahnya tak ada kali. Itu masalah kita. Ustaz, cakap baik-baik. Cakap baik-baik no. Cek sendiri berapa kali dah kita hari ni Rabbighfirli wa tub alayya, berapa kali kata? Tak kata hak ni tapi kata hak lain. Alhamdulillah. Asalkan ada istighfar, jadilah tu. Tak kira lafaz mana-mana pun. Yang kedua, langkah yang kedua untuk menghidupkan 10 awal, islahu zat al-bain. Hendaklah kita mendamaikan di antara sahabat keluarga kita. Ada anak beranak kita hak tak belaga hari, hak balah, hak tak pergi mari, hak tak berkecek mu aku, inilah waktu kita nak damaikan dia. Pagi lagi ke rumah dia,
Saya ada lembu seekor. Nak masuk sebuah bahagian gerbang. Kita ni saya kosi ke gerbang ni. Boleh. Lepas tu kita pergi rumah lagi pula. Hak tak belagangi di waktu tu. Masuk gerbang sekali. Hari raya ni kita pakai iri daging sekali. Boleh ke tak boleh? Iri daging tak apa, takut buat dicocok pisau gitu. Tapi kena bagi tahu lah, kena maklum. Kata tak, dalam kumpulan kita ni anak-anak kita belakang. Dia tu pada, dia awak pada. Jadi biarnya baik situ, insya-Allah. Ini langkah-langkah yang kita boleh ambil. Jadi para jemaah sekalian, besarnya pahala di antara jalan langkah yang terbaik kita berjalan, iaitulah islahu zatul bain, mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Lebih-lebih lagi dalam keluarga kita. Kalau boleh anak-beranak sendiri, adik-beradik sendiri, Allahul Musta'an, kita mengatakan inilah di antara langkah yang terbaik yang kita boleh buat, iaitulah mendamaikan antara keluarga kita. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena kata boleh lah. Jangan kena kata boleh. Jangan kata payah dia ni 5 tahun dah pada. Nabi benar sekat 3 hari lah. 3 hari tu buat hilang panas. 3 hari tu orang panggil temperature potong lah lepas 3 hari ni. Kalau lepas 3 hari nak balas lagi tu, dia ikut syaitan lah tu, bukan ikut orang lah tu. Dalam hadis yang muttafaq alaih daripada Abi Ayyub Al-Ansari, kata Nabi SAW, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layan. Tidak halal bagi mana-mana orang yang berkelahi putus hubungan kerana balah lebih daripada 3 malam. Jumpa tak mau tegur. Wa khairuhuma, orang yang terbaik, orang yang mula bagi salam. Ini kita nak jadi orang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan akan pergi cari orang-orang yang anak-anak kita kelahi, kita damaikan dia. Pandailah cara mana-mana pun sehingga dikatakan tidak dianggap berbohong. Kiranya kita cakap bohong untuk mendamaikan dua orang, tak cakap bohong. Contohlah kita kata A dengan B bala. Kita pergi rumah A, Allah kata B kok dia sebut nama sama tu. Kalau boleh minut test sekali kat suka, iya kok. Padahal kawan tu tak sebut-sebut pun. Kita pergi tempat B pula kata dia tu kat Allah. Duk teringat cerita lama ni. Jadi akhir sekali dua orang itu boleh baik dengan sebab bohong yang kita buat. Itu tidak dianggap belawak, walaupun cakap bohong yang dibenarkan kerana maslahah untuk mendamaikan. Hak cerita lain kita malas apa tu sekat A dengan B ya boleh. Baik. Langkah yang ketiga, al-azmul jad. Mesti ada keazaman yang kuat, semangat yang kuat untuk mengambil peluang yang besar 10 awal Zulhijjah ini, iaitulah untuk melakukan ibadat-ibadat yang baik. Letak semangat, aku insya-Allah 10 awal Zulhijjah ni segala pintu kebajikan aku nak buat belaka. Biar ada semua pintu. Sedekah, kita sedekah. Beri makan, kita beri makan kepada orang. Zikir, kita berzikir. Nabi sebutkan fa'aksiru fihinna minat tasbih wat tahlil wat takbir. Nabi kata perbanyakkanlah pada hari 10 ini banyak bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah zikir ni kan? Haju kata sekali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biar teringat ni. Teringat zikir ni selalu. Jangan duduk tangguh amal kagak. Allah. Ni ngawah tasbih pula. Duk bercakap tasbih, siapa dia suruh zikir dengan tasbih aja, zikir dengan mulut. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Mana kalau kita setiap kali kita duduk diam-diam mulut gak subhanallah, alhamdulillah, Allah, kaya ke miskin. Dan juga pada 10 awal Zulhijjah ni juga kita digalakkan bertakbir. Kalau boleh kita berjalan tu kita takbir gaya. Dia panggil takbir mutlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma tempat kita ni tak jadi budaya, bimbang juga, takutnya telefon ke ambulans. Gua ana Pak Haji tu pelik. Baru 3 Zulhijjah takbir raya dah lagu nak. Kita kena maklumkan bahawa takbir pada awal Zulhijjah ni para sahabat radhiyallahu anhum memang dia jalan dia takbir. Dan untuk takbir raya betulnya bermula pada hari awal, pada pagi hari Arafah. Hari Arafah tu kita takbir dah pagi lagi boleh. Masjid boleh takbir hari tu. Dia bukan macam raya puasa malam tu baru takbir. Raya haji ni awal pagi hari Arafah tu, orang duduk Arafah tu kita takbir di sini. Alhamdulillah banyak takbir. Malu nak takbir.
Nah, kita pasal dalam telefon ni hak takbir raya Mekah tu ke pasal letak apa ni, letak atas kereta kita ke letak dalam handphone. Biarnya pakat takbir lah. Kita sambil-sambil takbir kita dengar. Jadi kita hidup budaya-budaya untuk menghidupkan amalan 10 awal Zulhijjah ni, semua pintu kebajikan kita masuk. Dengan takbir, lepas tu mari hari Isnin, hari Khamis kita anjurkan puasa, lebih-lebih lagi puasa pada hari Arafah. Tengok dalam kalender. Hari Arafah tahun ni katanya 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Mana puasa hari Sabtu tu hari Zulhijjah. Kita istihar awal-awal lagi, pihak masjid maklumkan kepada jemaah, hari Sabtu ni hari Zulhijjah, minta jangan ada sebarang kenduri pada hari tu. Nak buat juga buat petang, supaya kita tidak mengganggu orang nak puasa. Terganggu juga main puasa ni. Tambah-tambah pula hak jiran masjid pulanya mereka ambil pagi tu. Kita puasa nak kata mana? Syahid juga main kambing ni pun. Dia kata puasa dah lagi tahun lepas. Kambing takut orang tak bewah dah tahun lepas. Dia ingat ke kambing tu besar pada puasa. Kita kata bolehlah kalau nak tunggu tahun lepas, tapi kena tanya khabar malaikat maut dulu. Masuk dalam senara ke tidak kita tahu ni. Main-main. Baik, yang keempat, al-bu'du 'anil ma'asi. 10 awal Zulhijjah ni kita jauhkan diri kita daripada segala bentuk maksiat, bentuk kemungkaran, benda-benda hak tak comel tak usah buat. Warna dia tu, ni kata hari terbaik dunia. Allah nak tengok kita beribadat. Allah Ta'ala nak tengok kita berzikir. Di mana tempat Tuhan nak tengok kita, kita ada situ. Ingat dah, di antara tempat yang Tuhan nak tengok kita ada di masjid apabila orang azan, dalam majlis ilmu apabila ada tazkirah, di tempat orang sakit bila keluar suara sakit kita pergi ziarah. Ramai malaikat iring tu, bukannya pergi seorang, beribu malaikat mengiringi orang yang pergi ziarah orang sakit. Allahu Akbar. Bila ada orang mati kita pergi solat. Ini semua di antara tempat-tempat yang Allah nak tengok kita ada. Kita munculkan diri kita di tempat Allah nak tengok kita ada. Jangan kita muncul di tempat Tuhan murka, tempat maksiat, tempat mungkar. Jauhkan diri daripada tempat yang tersebut. Jadi mana? Allahu Akbar. Hari dia dalam kita ni duduk di Ashhurul Hurum, dalam bulan haram, maknanya dosa dia pun berat. Kata di dalam tafsir kata, dalam Al-Quran kata, fala tazlimu fihin anfusakum, mu jangan zalim diri kamu, yakni jangan melakukan maksiat. Yang kelima, al-muhafazat 'ala salah. Kita kena jaga solat kita, lebih-lebih lagi solat jemaah. Sebagaimana kita penuhkan masjid kita ni pada bulan Ramadan, kita penuhkan juga masjid kita ni di awal 10 Zulhijjah. Boleh ke tak boleh? Tak derah teh. Boleh? InsyaAllah. Derah jawab dah penuh masjid kali ni. Penuh 5 waktu solat sini. Biar ada. Dan kalau boleh jangan lupa segala amalan-amalan sunat kita lakukan. Berapa kali dah kita kempen di sini dan juga di masjid lain, kempen projek mega mampu milik. Ingat lagi kan? Iaitulah solat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Setiap kali nak sembahyang ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang ada ba'diyah tu lain daripada subuh dengan asar. Buat semua. Dan jangan lupa solat duha, jangan lupa solat witir. Perbanyaklah solat. Kita tak kata suruh solat siapa berapa ratus kali, tak payah. Ya, kita nak suruh tuan tu jaga solat qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat, 17 rakaat. Banyak tu ya nak pun. Tak minta banyak-banyak. Sebab kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sibuk di zaman ni. Kita ni sibuk ke tak sibuk? Tak apa nak mengaku. Ada dulu kita buat kempen motivasi, semaya sunat 12 rakaat ni kena jaga. Dan juga zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 500 kali sehari. Ada seorang pocik dia tu tak ada, Ustaz, tak ada. Kata tak ada tu berapa dia? Dia kata sibuk. Kata sibuk beres. Awak ambil kertas tulis. Apa dia hak sibuk tu, siapa tak boleh nak berzikir, tak boleh nak sembahyang sunat. Dia pergi kertas, dia tengok kertas lama mikir.
Akhir kali dia lepas ketah, dia kata. Kata tulis dah. Hak sebenarnya ustaz bukan sibuk, habis menyibuk. Kata mengaku kita ni sebenarnya banyak menyibuk ya. Semua benda nak ulah berlaku atas dunia ni. Minyak naik pun dia ulah. Air naik ego pun dia ulah. Enggak apa pun ulah berlaku. Tapa tumbuk meja, minyak naik. Orang tanya pak cik kuana bekeh sangat ni. Minyak naik. Patut pak ciknya pakai kereta ke apa? Basikal. Basikal marah ke minyak naik. Kata kerja apa? Dia tak pakai minyak, dia pakai minyak selendang kotor je dia. Nah, kita kata itu dah dia contoh menyibuk. Mana kita ni lebih kepada duk sibuk ke benda lain. Kita tidak sibuk kita dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Langkah yang keenam, kita kena banyakkan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tadi kita dah sebut dah tadi. Tapi hal ni secara khusus kena sebut. Dalam hadis Nabi sebut daripada Ibnu Umar, "Ma min ayyamin a'zam 'indallah." Tidak ada mana hari yang lebih besar di sisi Allah Taala dan lebih dikasihi oleh Allah daripada hari 10 ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka hendaklah kamu bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Hadis ni riwayat Ahmad, kata di Bukhari, kana Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar-pasar pada hari 10 awal ni, yukabbiran, duk takbir. Dia jalan dia takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dia bukan nak pergi beli, nak pergi dakwah, nak suruh, nak memperingatkan masyarakat supaya bertakbir. Jadi kita lagu mana kita nak buat? Ya, sambil-sambil kita berjalan kita takbir. Biar jadi orang buat. Allahu akbar. Jadi banyak zikir. Yang ketujuh, as-sadaqatu, naklah kita banyak bersedekah. Sedekah kena banyak. Sedekah berapa? Apa saja. Sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah ya kita ni. Mudah ya nak sedekah. Payah apanya. Kalau kita tak jumpa orang, tabur masjid ada. Maksudnya tabur. Tapi eloknya hari ni kita fokus sedekah kita tu biar sampai ke tangan. Buatlah ke mana? Kita pergi cari senara dalam kapur kita ni. Dalam qaryah kita lah. Di mana rumah orang miskin-miskin, panggil mari masjid belakang. Awak mari masjid. Bermula solat zuhur, kita jangan makan tengah hari. Makan dia. Lepas makan jangan balik. Kita bagi ceramah sikit. Lepas maya asar, kita beri makan dia buat. Bahan-bahan makan dia boleh awak klik. 2 waktu kita boleh selamatkan dia dah. Solat berjamaah, boleh. Kata larak nak mari ustaz, kita pergi atas rumah dia. Jadi biar orang panggil sedekah tu sampai ke tangan. Biar sampai ke sasaran, kata orang. Enak. Dia kata saya biasa masuk akaun ya, suruh ke orang masjid pun tak ada masalah, dipersilakan. Saya duduk di ibu negara, duduk luar negara ni. Kapur kita jauh. Kita ada adik-beradik, ada anak beranak, kita boleh minta tolong. Di kapur kita ni berapa orang agak keluarga kita hak miskin, berapa orang agak keluarga kita hak perlu bantuan, hantar mari bantuan. Alhamdulillah. Ni kadang-kadang minta maaf lah sahabat-sahabat saya, NGO yang duk bawa derma ke luar negara. Kita kata jazakumullahu khairah. Allah Ta'ala lah balas jasa mereka. Dia sanggup tak raya keluarga kerana nak pergi raya dengan orang miskin di Afrika, di mana-mana tempat. Tapi tugas saya kempen tuan-tuan supaya kita semak keluarga-keluarga kita yang miskin. Sebab dalam dalam hadis Nabi mengatakan sadaqatun, sedekah pada keluarga ni birrun wasilatun. Sedekah pada keluarga bir wasilah. Mana kita buat kebajikan dan perhubungan. Dua kita dapat. Kebajikan kita buat, perhubungan dapat. Orang kapur pun suka, Allah mujulah dia ni. Bunyi kata naik pakak pula. Skala bunyi 100 ya. Tahun ni 100,5. Jadi nampak doa tu lagi banyak. Sebab itulah muslimat kita ni hok mana banyak barang-barang kemah tu. Bergayu, lengeh, tekok duk kata tu. Kalau kita bayar zakat, walaupun zakat ni khilaf, ada kata tak kena, ada kena, tapi kita bayar zakat ni kepada makcik-makcik orang miskin hok kapur kita ni. Hok duk tengok gelar kita siang malam tu. Ni zakat ni, zakat barang kemah aku ni. Akak tangan lalu makcik tu. Ya Allah, besar sikit lagi gelar dia. Biar tahu rupiah kau banyak.
Jadi orang miskin pun duk. Ni kak tak tahu hisap apa yang senyap atas dunia ni. Orang miskin kau duk kelipah tengok Allah besar pula gelar dia tu. Nak rata dia siapa pokok belakang tapi tak ada bunyi baik-baik. Sedekah apa? Jadi itu dipanggil mata tu kadang-kadang bila dia tengok dia gembira, dia berdoa kepada kita. Allahu Akbar. Ini di antara kepentingannya kita sedekah, iaitulah birrun wasilatun. Sedekah kepada keluarga. Ada hubungan keluarga rapat, silaturahim, dan juga kebajikan kita buat. Tak ada dah dalam kampung kita ni kemah dah. Tak ada orang miskin. Tak apa, kita pergi lain pula, kampung lain pula ataupun negeri lain. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa itu di antara cara kita mesti kita berinteraksi dengan keluarga kita dalam suasana yang kita nak sekarang ini. Jadi jangan terlupa. Sedekah tu umum. Ada kata makanan, ada kata kita bagi duit. Kalau boleh dipelbagaikanlah, tengok. Kita pergi rumah orang sakit, bawa makanan, dia makan ke tak? Tak makan dah. Ataupun kita kena tanya khabar, sakit apa dia tu? Oh, kecil mani. Jangan bawa buah mata kucing, buah longan tak? Tak sentuh lah, dia kata ni. Nyuap mari buah potong kaki kita. Tengok saja. Kita tanya doktor, buah apa orang ni boleh makan? Dia tu sakit apa Allah, darah tinggi naik. Jangan awak pergi benda-benda hak panas. Saya ni awak nasi mandi kambing ni. Allah jilat bibir kawan tu. Jadi kita kena pandai mengatur dalam hidup ni apa yang kita nak. Jadi orang sakit, dia nak timbul tidak nak makan saja. Dia perlu ubat, perlu kepada keuangan. Jadi kita pandai dalam mengatur sedekah kita tu, biar pandai. Tapi kalau kita boleh sedekah yang secara rahsia, itu yang lagi baik. Ingatkan cerita cucu Nabi tu, nama dia Ali Zainal Abidin rahimahullah wa radhiya anhu. Dia beri makan 100 keluarga, dia bagi. Malam-malam dia pikul gandum, makannya dia letak tangga kawan. Ana apa heran jugalah, tak ada dalam buku sejarah mengatakan bahawa orang miskin ni tunggu tepi tangga. Siapa dia kau mari makan kita ni? Tak, kita tunggu. Dia letak je gandum, kita pegang peluk lalu. Mu ni orang ke jin? Tanya khabar. Kalau orang siapa awak? Tak tanya. Sehingga lepas Syekh Ali Zainal Abidin ni mati, seminggu barulah pecah rahsia 100 rumah kelaparan kerana tak sampai makanan. Baru orang tahu, dia yuk mari makan kita, cucu Nabi, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam kerja dia, orang tak tengok dia sedekah. Siapa orang kata dia bakhil, kerja kuat, sedekah tak ada. Itu dia panggil sedekah, sedekah secara rahsia. Kerana itu ulama sebahagiannya memisahkan di antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat kena iklan, ini zakat. Dua sebab kita nak iklan zakat. Sebab yang pertama, nak biar orang tahu kita ni berniaga keluar zakat. Satu. Sebab yang kedua, supaya orang miskin, orang penerima zakat, dia tahu dia layak ke tidak. Saya zakat tak boleh, saya ada pitih, ada duit. Orang tak tahu je kita kaya sebab dia ni bakhil kan, kopi baju cari pada duit banyak. Ada juga perangai lagu tu. Allah nak makan pun mikir 10 riyal nak sepinggir. Baik aku beli nasi buku pergi jalan 3 riyal setengah boleh 2 buku. Nanti orang bakhil punya pasal. Jadi bila kita mengiklankan zakat, yang pertama orang tahu dia ni nega keluar zakat. Yang kedua, orang yang tak layak menerima dia tak akan ambil. Tak boleh saya. Maaf, saya tak ambil. Ada kes lagi tu. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia salah kira. Saya nak zakat ke ustaz, kata tak boleh. Saya bukan asnaf. Bukan kita kaya, tapi bukan asnaf. Asnaf hak miskin. Kita bukan orang miskin. Habis bagi ke saya boleh, tapi untuk kita agihkan kepada tempat asnah yang layak untuk dia. Itu yang mana kita kena bagi tahu. Tapi kalau sedekah peribadi, elok dirahsiakan. Molek kita rahsia. Ada baru ni sahabat kita nak jaga NGO ni. Dia kata saya ni tak boleh pahala kau ustaz. Pergi widerma kau orang tunjuk gambar. Tak tunjuk gambar ke, orang hak penderma kata kita tak buat kerja. Benar juga. Kata ginilah, kita ambil gambar berpada-pada. Mana hari ni aktiviti kita masuk kampung, tunjuk barang-barang,
dengan telurnya, dengan gula, biskut, makan yang beras, tunjuk gambar sambung sini. Ni nak pergi kapur ni. Ni tidak ambil habis gambar anak-anak kawan itu boleh beras sopik tayar gambar orang pakat duk tengok. Jadi kadang-kadang orang ni dia rasa malu juga dia pun dia ni. Tapi ada kalanya perlu juga ambil gambar sebab dia ni memang jenis kaki mitok. Orang jenis kaki mitok ni tak akan kenyang. Kita dapur rumah dia boleh hakak ngebeng beras. Dapat ada bantuan tak lagi. Dia tak berlawak. Dia kata duduk lagi awak, orang lain mari dah 3 orang dah pagi ni. Dia pun cerdik juga. Itu dia panggil hilah. Kita pergi terus. Yang ke-9, yang ke-8. Berpuasa di awal Zulhijjah secara umumnya kalau boleh kita fokuskan Isnin, Khamis, dan yang mesti tidak wajib, dia sunat. Tapi mesti kita fokus iaitulah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah ni hari 9 Zulhijjah sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa sehari hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku mengharapkan Allah Taala beri keampunan kafarah 2 tahun. Setahun sebelum, setahun selepas. Nak puasa ke tak sih kita? Jangan jawab. Tak jadual molek. Lama kan nak orang molek ambil bagi tu belum orang panggil syahid pagi lagi. Letak tarikh molek-molek insya-Allah. Itulah anak kata kita ni semua tarikh kita ingat kecuali tarikh yang dianjurkan beribadat terlupa. Boleh cucu ke? Lepas tu nak cukur bila? Raya Cina. Kata apa kena menang yang apek tu dengan anak kita. Saya ni insya-Allah nak kenduriat ni boleh nak bila raya keling raya India keling minta maaf. Jadi duk tunggu raya India, raya Cina, raya Buddha, apa kerja hari kita boleh cucu boleh anak, kita kena akikah pada hari yang ke-7, bukan tunggu cuti sekolah, bukan tunggu cuti raya. Apa betul hari kebesarannya Nabi kita anjurkan supaya kita berpuasa bila? Hari Arafah. Biar masuk dalam kepala, dalam jadual kita tulis besar-besar, hari Arafah berpuasa hari ni. Satu lagi hari yang Nabi kita anjur puasa iaitu hari Ashura. Bila hari Ashura? 10 Muharram. Ingat 2 tarikh ni Nabi kata ahtasibu 'ala Allah. Arafah kafarah 2 tahun, 10 Muharram kafarah dia setahun. Tahu banyak bukannya kecil. Jadi kita kena tanda hari. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan kita kempen, pihak masjid juga kempen insya-Allah. Kecuali orang pergi haji. Orang pergi haji tak sunat dia puasa. Beza. Kita kata sunat berpuasa pada hari Arafah li ghairil hajj. Lepas maghrib kita keluar daripada Arafah. Jadi masa yang ada hanya sekitar 5 jam atau dia ni orang gapo kan nenek panjang ni. Ya, suami kata ke isteri pun kata suami ni doa apa ni? Dia pun doa juga. Insya-Allah dia berlawai doa tu aman sejahtera insya-Allah. Tak ada kacau-kacau. Timbul soalan, kita hang tak pergi Arafah ni boleh ke doa? Boleh. Ada sebagian ulamanya dia kata pada hari Arafah tu dia tak pergi mana, dia duduk tikar di masjid dia je. Dia bermunajat sebagaimana orang di Arafah bermunajat, dia munajat juga. Kita kata insya-Allah mudah-mudahan. Tapi tak samalah orang di Arafah yang kita duduk sini, gimana nak serupa. Berapa dah kita ni? 8 baru. Yang ke-9. Yang ke-9, jangan lupa korban. Lakukan ibadat korban. Ibadat korban ni sunat. Ibadat korban sunat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, biar ada setiap rumah satu korban. Serumah satu korban. Mahal 800 700. Baik atas korban di India 200 setengah. Nama dia nya ibadat. Adakah orang berkorban tanpa belanja? Berkorban kan nama dia tu. Jadi kita kena korban. Anda suka gaya Arab. Orang Arab sebenarnya dekat nak gaya gaji, dia pergi beli kambing. Dia ikat tepi tangga rumah dia tu. Dalam pagar, orang rumah Arab ni Arab pagar besar.
Dia kagak. Sudah maya raya dia kelik, dia sembelih anak-anak dia ya. Bismillah. Tak ada gagas kapur. Buat sembelih. Oi, kita sini tak jadi budaya tak apa. Kita budayakan yang budaya. Tapi naknya satu rumah mesti ada satu korban. Hei, ustaz. Leceh. Main darah hari raya ni. Baik, kita tunggu. Kita atas luar negara tunggu video apa dipanggil ni, video live ni. Syarikat kata tuan, sekarang kita akan live sembelih. Mana ada serupa live dengan kurban depan mata kita? Serupa tak serupa? Tak sama. Boleh pahala bagi tak boleh pahala. Cuma saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang nak kurban luar negara, atas lagi. 10 negara kita kurban. Di apa ni, di India ada, di Myanmar ada, di Palestin ada, di Syria ada. Tapi jangan lupa ada kurban di rumah saya. Itu kena ada. Buatlah ke mana pun, sekurang-kurangnya satu rumah satu kurban. Cuma satu peringatan lagi, bila orang nak kurban, kita dah niat nak kurban, bayar ada duit, masuk nama dah ke NGO, ke masjid. Maka para jemaah sekalian, ingat kata Nabi SAW, iza ra'aitum hilal Zulhijjah, bila masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu berniat nak kurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Masuk satu Zulhijjah, tak boleh lagi dia potong kuku, kerak rambut. Bagi siapa? Bagi orang nak kurban. Ni ingatlah, maknanya 30 Zulqa'dah pergi siap-siap dah. Macam kita nak pergi maya jemaah, potong kuku, potong misal, pergi anda potong rambut, hok rambut panjang tu, siap. Bila satu-satu hijrah, jangan ambil macam orang haji kita tu, sampai sudah sembelih korban baru kita potong kuku balik. Ini sunat, walaupun ada sebagai ulama mengatakan haram potong kuku, tapi kita ambil mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak haram, tapi makruh. Maknanya makruh tu orang panggil tak comel lah tu. Nak comel guna orang suruh korban, dia tidak korban. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah ibadat yang kita nak buat, 9 perkara. Yang ke-10 iaitulah sidqun niyati ma'allah. Tadi kita sebut awal-awal tadi, tulis yang ke-10, nyatakan niat kita, hasrat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah Nabi berjalan, dia berjalan daripada peperangan, balik daripada peperangan Tabuk. Bila balik pergi Tabuk, Nabi kata, ma qata'tum wadiyan, mu tak naik bukit, kamu tak turun bukit, kecuali ada orang di Madinah, orang duduk Madinah beroleh pahala seperti kamu berjalan. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita ni letih, berpeluh, berjalan, orang duduk Madinah boleh pahala macam kita? Nabi kata, na'am, habasahumul uzur, mereka tak ikut berperang kerana uzur, bukan kerana malas, bukan munafik, tapi mereka tak boleh mari kerana uzur. Orang yang uzur tak boleh pergi dengan niat dia yang baik, Allah Ta'ala beri pahala. Kita hari ni pun kita tengok jemaah haji berdua-duanya, labbaik Allahumma labbaik, kita kata ya Rabbi aku tak boleh nak pergi, tapi hatiku bersama mereka di Arafah. Ya Allah, sebagaimana engkau beri keampunan kepada mereka, sebagaimana engkau beri rahmat kepada mereka, sebagaimana engkau beri limpahan rahmatmu kepada mereka, curahkanlah kepada kami di sini, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan orang di Arafah mustajab, kita di sini juga mustajab, dengan sebab doa kita yang benar. Kerana itu ahli fikir kata, iza kanat lailatul qadri majhulah, kalaulah hari malam Lailatul Qadar tu tak tahu, mana 10 malam itu salah satu, fa inna yaum Arafah maklum, hari Arafah sudah ditetapkan, kerajaan ijtihad, hari Arafah ni pada hari sekian, hari wukuf. Allahu Akbar. Mana kalaulah pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun, penuh sempit dunia ini, sebab tu nama dia Lailatul Qadri, Al-Qadri minad dhiq, sempit dunia dengan malaikat. Maka pada hari Arafah betapa besarnya turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, limpah kenan yang begitu besar. Fajtahidu, marilah kita bersama-sama penuhkan masa yang ada ini supaya kita dapat meraih pahala yang besar. Khairu ayyamid dunya, hari yang terbaik dalam dunia iaitulah hari 10 awal Zulhijjah. Fa aktsiru, nalah kita perbanyakkan ibadat insya-Allah dengan 10
perkara yang telah kita bawa, tilka asyaratun kamilah, 10 perkara ini mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan ibadat kita pada musim yang besar ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hajat kita, kabulkan segala kehendak yang kita nak. Allah Ta'ala permudahkan urusan yang besarnya. Allah Ta'ala beri keselamatan kepada kita, keluarga kita, para hujat yang telah berangkat, yang akan berangkat, yang akan melakukan haji pada tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami yang belum haji ini supaya dapat menunaikan haji pada masa yang dekat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.